Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 November 2020 bersama saya Syazwana Ami. Kerajaan bersetuju berunding di luar mahkamah dengan pihak syarikat yang membangunkan projek fasa 2 landasan berkembar Lembah Klang. Ini susulan tuntutan sivil yang difailkan syarikat tersebut termasuk dakwaan melanggar kontrak. Samalah dengan kes ini pada hari Jumaat yang lepas dalam mesyuarat Jemaah Menteri telah membuat keputusan supaya suatu persepakatan dirundingi antara pihak syarikat ini dengan pihak MOT supaya satu penyelesaian terbaik win-win situation dicapai antara syarikat. Memang saya akui bahawa kelewatan akan dihadapi oleh kerajaan untuk melaksanakan projek ini kerana ianya melibatkan beberapa tindakan termasuk injunction oleh pihak syarikat walaupun terhadap kerajaan, dan buat masa ini pihak syarikat telah mendapat interim injunction terhadap kerajaan. Terdahulu, bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke bertanya jika kerajaan terbuka membuat rundingan kembali bersama syarikat usaha sama KVDT2, Daya Maju LTAT Sendirian Berhad. September lalu, Daya Maju LTAT memfailkan saman terhadap kerajaan dan Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong, antara lain memohon bagi mendapatkan deklarasi bahawa terdapat kontrak yang sah yang mengikat antara syarikat itu dengan kerajaan. Ahli Parlimen Pasir Mas menyifatkan sokongan bersyarat BN terhadap Belanjawan 2021 seperti yang dinyatakan bekas Perdana Menteri Najib Razak semalam ibarat hikayat Puteri Gunung Ledang. Mungkin saya sedikit berbeza dengan ahli parlimen yang lain yang lebih senior, tetapi pada saya meletakkan syarat sokongan untuk belanjawan ini dengan supaya kerajaan mengumumkan polisi segera dalam isu PSPN, EPF dan moratorium ini, saya kira adalah merupakan satu syarat yang agak janggal kerana syarat ini ia tidak ada kaitan dengan belanjawan pun. Tapi saya minta kerajaan membuat pertimbangan kerana saya bimbang takut nanti syarat ini menjadi seperti mana syarat Puteri Gunung Ledang kepada Sultan Melaka ketika Sultan Melaka meminangnya. Diminta dibuat jambatan daripada istana ke Gunung Ledang, 7 mangkuk darah nyamuk, 7 sekian-sekian. Tetapi syarat itu bukan dengan tujuan untuk pinangan itu diterima, tapi signal bahawa pinangan itu ditolak. Semalam, Najib menegaskan sokongan BN terhadap Belanjawan 2021 adalah sokongan bersyarat dan menuntut kerajaan melanjutkan moratorium selama 6 bulan serta membenarkan pengeluaran one-off hingga RM10,000 daripada akaun 1 KWSP. Sementara itu, Ahmad Fadli menyambut baik pembentangan Belanjawan 2021 yang menyebut bahawa moratorium kali ini akan dilakukan secara bersasar. Bahawa kalau dilaksanakan moratorium ini adalah beban yang akan terbeban kepada pihak bank dan bukannya kepada pihak kerajaan. Artinya moratorium ini boleh dilaksanakan. Cumanya saya cadangkan ia bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan berdasarkan spesifikasi atau ciri-ciri yang tertentu. Ribuan liter sisa berjadual dipercayai dibuang ke sistem kumbahan Indah Water melalui lot kilang di Rawang sehingga menyebabkan pencemaran di Sungai Selangor semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak, Arifai Tawari, pihak berkuasa menyerbu sebuah lot kilang di Taman Velox di mana mereka menemui 40 tangki kimia, masing-masing berkapasiti 1,000 liter. Maka polisi bawa ke sana, lupuskanlah secara perlahan-lahan. So mungkin kita dapat dalam 2 minggu ni telah buat beberapa tong dah dituang dalam lubang pembentungan tu sehingga mengalir 300 meter ke IWK punya pembentungan kolam pembahan menyebabkan adanya pencemaran di sana. Sementara itu, Kerajaan Selangor hari ini menyatakan kekecewaan kepada Indah Water yang lewat melaporkan pencemaran tersebut. Katanya lagi tindakan sewajarnya dapat diambil jika kerajaan negeri diberitahu lebih awal. Kita hairan pihak negeri tidak dimaklumkan perkara ini. Pihak luas, pihak air Selangor tidak dimaklumkan perkara ini, dan kalau kita dapat tahu perkara ini, kita akan bertindak dengan segera supaya mencari premis atau kilang yang melakukan semua ini. Sebab itulah ini merupakan kali keempat
risiko yang ditimbulkan oleh IWK. IWK perlu sepatutnya bertanggungjawab untuk menjaga premis mereka. Saya harap polis akan buat sesuatu, menangkap mereka dan menghadap mereka ke mahkamah. Kes COVID-19 di Malaysia hari ini kekal 3 angka apabila 822 kes baru dan 2 kematian diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 815 merupakan kes penularan tempatan dan 7 kes import. Di negeri Sabah, 258 kes telah dilaporkan, iaitu 56 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 12 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Haven, kluster Karamunting dan kluster Sagar. 91 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 111 kes daripada lain-lain saringan. Di Negeri Sembilan, 225 kes telah dilaporkan, iaitu 221 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 1 kes severe acute respiratory infection SARI dan 3 kes daripada lain-lain saringan. Jumlah kes aktif di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 11,497 kes. Sementara itu, Dr. Nur Hisham turut mengumumkan 769 lagi pesakit telah disahkan sembuh. Setakat tengah hari ini, 86 pesakit dimasukkan ke unit rawatan rapi dan 30 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. 2 lagi kematian dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kematian mencecah kepada 302 kes. Susulan kritikan orang ramai mengenai pelaksanaan PKPB di hampir seluruh negara, Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob hari ini sekali lagi menjelaskan mengapa keputusan itu terpaksa diambil. Menurut Ismail, tindakan kerajaan itu merupakan langkah awal bagi melindungi masyarakat sebelum berlaku peningkatan penularan jangkitan dalam komuniti. Kita membuat keputusan yang besar, iaitu menyekat sebelum penularan berlaku. Mengisytiharkan kawasan merah sebelum penularan berlaku. Bukannya kita tunggu merah, akhirnya kita tutup, tunggu lagi kuning menjadi merah, hijau menjadi kuning, akhirnya baru kita mengambil tindakan. Jadi ini merupakan tindakan proaktif kerajaan untuk preemptif dari segi berlakunya penularan dan kita sekat sebelum berlaku penularan. Menurut Ismail, sebarang keputusan kerajaan adalah berdasarkan nasihat dan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Walaupun mereka melihat kepada jumlah kes, tetapi mereka juga membuat kajian mengenai kebolehjangkitan penyakit itu di setiap kawasan yang ditentukan jumlah tersebut. Maka mereka membuat penilaian risiko, melihat kemungkinan jangkitan yang baru dan mereka memahami perkara yang akan berlaku di setiap kawasan. Prihatin dengan isu-isu berkaitan pendidikan di negara ini, satu gerakan #UntukMalaysia ditubuhkan bagi menyelesaikan isu pendidikan dengan kerjasama pemegang taruh. Penaung gerakan yang juga ahli Parlimen Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik berkata, gerakan itu bergantung penuh kepada penyertaan masyarakat awam yang peduli dan prihatin. Pengalaman saya sebagai menteri dululah dalam kementerian, ada perkara yang kita mampu untuk lakukan. Tapi ada perkara yang di luar jangkauan kita sebagai kementerian untuk lakukan. Terutamanya dengan banyaknya birokrasi. Tetapi masalah itu memang berlaku. Harapan itu memang keperluan itu memang banyak. Sama ada di peringkat sekolah, di peringkat anak-anak, di peringkat guru, di peringkat siswa, pensyarah dan sebagainya. Bekas Menteri Pendidikan itu yakin ramai dari kalangan mereka yang terjejas ketika pandemik COVID-19 dapat menikmati manfaat dengan bantuan daripada rakyat Malaysia yang percaya bahawa perubahan boleh dilakukan. Dalam pelbagai bentuk. Contohnya kalau itu yang pastinya duit lah, kita buat crowdfunding. Kalau ada orang yang memerlukan bantuan dan sebagainya, kita buat crowdfunding. Tapi juga mungkin ada yang mereka perlukan sekolah, nak perlukan kepada, contohnya lah, buku. Dia mungkin tak perlu kepada crowdfunding, kan? Tapi ada pihak yang akan letakkan buku. Atau ada sekolah yang nak buat bilik guru ke tandas dan sebagainya, ada kontraktor yang nampak, dia boleh buat, kan? Jadi tak perlu kita nak kutip duit, cari kontraktor lain, terus.
Untuk Malaysia terbuka kepada sesiapa sahaja dan semua pemegang taruh termasuk Kesatuan Pendidikan dan NGO berkaitan akan turut dijemput menyertai gerakan ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.